Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita sambung lagi Risalah Tauhid di penghujung kitab, yang mana lambat sikit pada hari ini saya ada tazkirah di antara solat tarawih, kelambat sikit. Kalau kita nak tangguhkan ke minggu hadapan untuk bulan Ramadan ni, Khamis ada dua kali je lagi. Pertama Khamis hari ni, nanti Khamis sekali lagi. Jadi kalau katalah kita akan menangguhkan, kalau kita nak tangguhkan minggu hadapan, jawabnya minggu depan tu 2 jam baru habis. Jadi tak apalah, kita lambat sikit. Ni bulan Ramadan, bulan untuk kita menggandakan ibadah, bulan untuk cari pahala. Jadi yang kita mengaji hari ni adalah fardu ain. Bila fardu ain kali 70 ganda. Jadi inilah peluang. Inilah sebagai peluang untuk kita menambah, menggandakan pahala kita. Penat, sabarlah sikit, bukannya selalu pun. Tak. Baik, kita buka muka surat 83 Jawi. 83 Jawi, 137 Rumi. Kita hari ini, malam ni insya-Allah kita bahas asy-syafa'ah. Tentang syafaat, ianya fardu ain dan ianya mesti diimani. Setiap orang mesti beriman tentang syafaat. Sebagaimana dia wajib beriman tentang qada dan qadar, dia wajib beriman tentang hari kemudian, hari kiamat, wajib beriman dengan malaikat, wajib beriman dengan rasul. Begitu juga wajib beriman dengan asy-syafa'ah. Apa benda asy-syafa'ah ni? Mari kita baca. Muka surat 137 Rumi, 53 Jawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Asy-syafa'ah adalah tiap-tiap seorang. Wajib beriktikad, wajib berpegang. Setiap orang, fardu ain lah. Wajib beriktikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada sekalian hamba Allah pada hari kiamat kelak. Kita wajib beriktikad bahawasanya Nabi kita akan menjadi penjamin kita. Nabi kita akan menggunakan kelebihannya untuk menyelamatkan kita. Nabi kita akan memberi kita kelebihan di akhirat nanti. Kita wajib beriktikad macam tu. Yang dan kadang-kadang yang Nabi bagi itu sangat hebat, malah kadang-kadang potong queue.
Yang kalau dekat atas dunia ni, kalau saya rasa bahasa yang agak dekat dengan syafaah adalah kabel. Kabel. Nabi akan jadi kabel kita nanti dekat kiamat. Kenapa saya kata kabel? Kenapa saya menterjemahkan yang paling dekat dengan asy-syafaah ni adalah kabel? Kenapa kata gitu? Sebab kabel-kabel ni kalau atas dunia lah kan, kadang-kadang dia potong queue. Dengan sebab dia ada kabel, orang lain tak dapat kontrak, dia dapat kontrak. Tapi salah lah atas dunia ni kabel. Kadang-kadang dia tu tak layak. Tiba-tiba sebab ada kabel jadi layak. Kadang-kadang tak sepatutnya dia dapat. Sebab dia ada kabel dia dapat. Sepatutnya dia tak dapat naik pangkat tu. Oleh kerana ada kabel dia dapat naik. Sedangkan kalau ikut kelulusan, dia tak lulus. Dia tak lulus. Dengan maksud dia tak boleh. Tak boleh untuk dapat kelebihan itu di atas dunia. Tak dapat. Kerana kekurangan yang ada pada dia. Dia sepatutnya kalau ikut orang lain, dari sudut kerja ni, pemalas dan sebagainya, buat hal, buat masalah, dari sudut secara umumnya, dia ni kena buang kerja dah. Dia ni kena buang kerja dah. Tapi oleh sebab CEO tu, pakcik dia, kabel besar, maka orang tak buang. Orang tak buang. Dia kerja. Kalau nak kira, dia kena buang lah. Macam tu lah, nampak? Itulah yang paling dekat sekali, iaitu kabel. Kabel adalah yang paling dekat sekali dengan makna syafaah. Ada keadaan nanti, dia tak layak masuk syurga. Tapi dengan sebab ada kabel iaitu Nabi, Nabi masukkan dia ke dalam syurga. Ada keadaan, dia tak layak pun duduk martabat tu. Tiba-tiba sebab Nabi tu kabel dia, Nabi nak angkat dia. Kalau nak kira, dia ni memang layak dalam neraka. Tapi sebab dia ada kabel, tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Dia sebenarnya memang dah masuk neraka sekalipun. Dah kena seksa dah. Oleh kerana dia ada kabel, dapat keluar balik. Jadi sebab itulah saya rasa terjemahan yang paling dekat dengan syafaah adalah kabel. Cuma kabel atas dunia ni salah lah. Kabel dekat akhirat tak salah. Kabel Nabi lah. Adalah tiap-tiap seorang wajib beriktikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat, akan menjadi kabel kepada sekalian hamba Allah pada hari kiamat kelak, ketika di dalam huru-hara yang amat besar ketika kiamat tu. Kesusahan, bahaya yang amat berat dalam padang mahsyar. Padang mahsyar nanti semua duk susah-susah tu, Nabi akan menyelamatkan beberapa golongan, dan ada juga Nabi menjadi kabel kepada semua golongan. Ada juga. Mana semua orang di padang mahsyar Nabi jadi kabel. Ada juga Nabi hanya bagi kelebihan dekat orang tertentu aja. Ada juga macam tu. Dia ada beberapa syafaah dekat padang mahsyar nanti. Ialah meringankan azab dengan dijalankan hisab pada sekalian manusia daripada amal pekerjaan yang dilakukan semasa hidup di dalam dunia. Yang ini syafaat yang pertama. Yang Nabi ada dan Nabi bagi. Kabel ni, syafaat ni Nabi bagi, kelebihan yang ada pada Nabi ni, maka Nabi menggunakan syafaatnya untuk semua orang yang ada kat padang mahsyar. Ni namanya syafaatul uzma. Namanya syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar. Syafaat yang diberi kepada semua orang. Semua orang dapat syafaat daripada Nabi kita. Maka inilah syafaat yang paling besar, syafaatul uzma, dan yang mula-mula didapati. Ini adalah syafaat yang mula-mula Nabi bagi.
Jadi memang seronok. Sepatutnya kita kita perlu bergembira. Kita perlu bersyukur kerana kita jadi umat Nabi, yang mana Nabi itu akan jadi kabel pada kita. Walaupun kita tak layak nanti. Kerana Nabi itu, kelebihan Nabi itu, kita tak layak pun masuk syurga. Dapat masuk syurga. Sebab itulah antara beruntung yang paling besar, keberuntungan lah kita ni adalah menjadi umat Nabi SAW. Kita tak sedar sekarang, tapi dekat akhirat nanti kita sangat bersyukur kerana kita jadi umat Nabi. Yang pertama, syafaat yang pertama adalah diberi kepada semua orang. Nabi bagi kepada semua orang. Sama ada umat dia atau bukan umat dia, semua orang. Dia panggil syafa'atul uzma, dan syafaat ini yang mula-mula didapati. Okey, yang mula-mula diberilah. Itu syafa'ah atau faslul qada. Faslul qada ni adalah syafaat yang pertama. Apa dia faslul qada? Faslul qada ni adalah mempercepatkan urusan kehakiman. Mempercepatkan urusan kehakiman. Contoh, kita tahu dalam negara kita ada badan kehakiman. Dan kita juga ada peguam negara. Kita perasan tak? Kadang-kadang kes-kes tertentu dia nak settle makan masa 7-8 tahun. Kadang-kadang kes-kes tertentu nak selesai, maksud nak bicara tu tak lama, 2-3 bulan settle lah bicara. Macam mana peristiwa ataupun pertuduhan tadi baru berlaku 3 bulan lepas. Pada bulan ni, maksud 3 bulan je, dah berlaku perbicaraan, dah selesai, dah jatuh hukum. Sebab peguam negara suka cepat. Ada perbicaraan yang tak ada kabel. Maka lepas tu tangguh, lepas tangguh. Akhir sekali nak settle maka masa 5 tahun, 7 tahun. Ini untuk faham apa maksud syafaat. Jadi apa maksud, bukan syafaat, apa maksud faslul qada? Faslul qada. Sebab faslul qada tu syafaat lah. Syafaat tu faslul qada lah. Bukan, antara salah satu daripada syafaat adalah faslul qada. Sekarang saya nak bagi faham apa maksud faslul qada. Faslul qada tu seumpama peguam negara dia suruh mahkamah cepatkan, ataupun dia suruh ataupun dia bukan suruh mahkamah, dia kalau ikut pada fail tu duduk tak tahulah bertimbun, tapi diangkat, dia letak paling atas. Yang ini settle dulu. Nabi nanti perumpamaannya macam peguam negara tadi. Macam tu. Iaitu dia boleh nak cepatkan perbicaraan yang duk tangguh-tangguh ni, nak bagi cepat settle. Nabi boleh, dia boleh ambil file ni, dia letak kat atas. Jadi yang ni dulu. Langkah turn dia, bukan turn dia pun dia dapat juga. Itu dia panggil faslul qada. Itulah dia. Itulah maksud faslul qada. Mempercepatkan perbicaraan, mempercepatkan urusan kehakiman di padang mahsyar. Itu adalah syafaat Nabi yang pertama. Iaitu Nabi dapat mempercepatkan. Asalnya tak tahulah bila nak bicara ni. Dah beribu tahun dah. Tak tahulah bila nak bicara. Nabi boleh cepatkan. Iaitu esok bicara. Contohnya. Minggu depan bicara. Nabi boleh. Itulah saya kata dia punya kuasa tu macam kalau kita kat dunia ni macam peguam negara. Setelah sekalian manusia menerima berbagai-bagai azab sengsara di padang mahsyar yang tiada dapat ditanggung, apabila manusia ni terima macam-macam azab. Azab tu maksud panas, ada yang tak boleh berjalan, ada yang macam-macam, bergantung kepada amalan dia lah. Kalau telanjang, tak pakai baju, macam-macam yang berlaku di padang mahsyar. Yang mana berlaku kat setiap orang tu berbeza, bergantung kepada amalan dia.
Kalau dia baik, baiklah. Senanglah dia. Silap-silap dia ada baju. Silap-silap dia ada makan. Silap-silap dia dapat teduh daripada arash. Dia tak panas. Tapi ada orang yang tak berapa nak baik sangat ni, susah, berpeluh, lemah dengan peluh sendiri. Ada yang berdarah, ada yang telanjang, macam-macam. Okey. Semua kesengsaraan tadi, rasa macam tak larat nak tanggung dah. Dan lamanya tunggu tu beribu tahun. Beribu tahun tunggu. Macam tak boleh nak tanggung dah. Yang selalu ayat yang saya baca lah. Yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Kalau dibuat perbandingan, dia menunggu perbicaraan ni, duk tunggu perbicaraan, sehinggalah dia rasa dia hidup dekat dunia ni sekejap aja, tapi tunggu nak bicara punyalah lama. Hidup 63 tahun, hidup 65 tahun, lepas tu mati. Tunggu nak bicara dah berapa ribu tahun dah. Seolah-olah macam dia hidup tu kejap aja. Kalau nak banding dengan menunggu ni. Memang sengsara sungguh. Nak sengsara apa? Nak masuk neraka, nak masuk syurga? Bukan. Jauh lagi syurga neraka ni. Habis tu, tunggu nak bicara je baru. Tak tahu salah betul, tak tahu syurga neraka lagi. Pun dah beribu tahun. Okay? Dan tak terasa macam tak boleh nak tanggung. Maka dengan taufik dan hidayah Tuhan, muafakatlah sekalian manusia mencari dan mendapatkan nabi-nabi. Sebagaimana di bawah adalah nanti. Jadi pada dah lama sangat tu, lama tunggu. Dah tak larat nak tunggu dah. Dah sengsara sangat dah. Penantian satu penyiksaan. Malah ada orang yang dia minta doa, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku masuk neraka kau masuklah sekarang, tak larat nak tunggu dah. Sampai macam tu sekali. Kalau aku masuk syurga, kau cepatkanlah aku masuk syurga. Tapi kalau neraka pun neraka lah, janji aku tak nak tunggu dah. Nak bagi tahu terseksanya menunggu tadi. Kalau dah confirm masuk neraka, dia katalah. Kalau dah confirm masuk neraka, senang. Dah confirm masuk neraka. Sekarang ni nak kata neraka pun tak tahu, syurga pun tak tahu, dia menunggu. Dia jadi macam penyiksaan. Padahal dia tak tahu masuk neraka lagi teruk. Kemudian Allah bagi dengan taufik dan hidayah, Allah bagi ilham. Allah bagi ilham, muafakatlah sekalian manusia, semua yang dok tunggu tak larat nak tunggu ni berpakat mencari dan mendapatkan nabi-nabi. Macam inilah Allah apa? Allah bagi ilham setelah lama mauqif, dia panggil. Setelah lama menunggu, berdiri menunggu dekat padang mahsyar, Allah campakkan ilham untuk pergi kepada Abul Bashar. Abul Bashar, bapa segala manusia. Buat apa jumpa dia? Sebagai perantaraan untuk mohon pada Allah. Sebab nak memohon pada Allah tak boleh direct. Tak layak. Maka kena ada orang yang dekat dengan Allah. Minta dia tolong sampaikan. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah wakil Allah ataupun pesuruh Allah. Maka pesuruh Allah yang pertama adalah Nabi Adam Abul Bashar. Nombor satu. Mendatangkan Nabi Adam, mereka cari. Ada riwayat mengatakan nak jumpa Nabi itu 1000 tahun. Baru jumpa Nabi Adam. Buat apa lepas dah jumpa cari 1000 tahun ramai-ramai ni? Dengan tujuan memohon syafaah kepada Allah, menyegerakan hisab. Faslul qada tadi itulah. Nak minta Nabi Adam doa pada Allah supaya Allah cepatkan hisab, tak larat nak tunggu dah ni. Maka permohonan itu tiada hasil, tak berjaya. Maksudnya Nabi Adam tak layan. Nabi Adam tak boleh buat apa, Nabi Adam kata. Dengan mendapat jawapan, Nabi Adam kata jawab apa?
nafsi, nafsi. Dia kata, wahai bapa manusia, tolonglah kami mempercepatkan penantian ini. Terlalu lama kami menanti. Tolonglah wahai Abul Bashar, bapa segala manusia. Kami bukan nak minta apa, bukan nak minta masuk syurga ke apa, tidak. Kami nak minta cepat perbicaraan aja. Tolonglah wahai bapa segala manusia. Nabi Adam kata apa tau? Nafsi, nafsi. Maksudnya, aku, engkau. Aku tak boleh tolong. Kerana apa? Kau cari lawan lain. Kerana aku sendiri pun risau pasal diri aku sendiri. Oh, nampak? Nabi pun takut. Aku pun bimbang tentang diri aku. Macam mana aku nak tolong korang. Yang kedua, mendapatkan Nabi Nuh. Nabi Adam kata macam ni lah. Cuba cari Nabi Nuh lah. Maka cari 1000 tahun pula baru jumpa Nabi Nuh. Dengan tujuan yang sama. Sebagaimana yang tersebut iaitu nak suruh cepatkan perbicaraan. Maka tiada hasil juga. Tak berjaya juga. Setelah menerima jawapan seperti itu. Sama juga Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi. Aku, engkau. Aku pun risau pasal diri aku sendiri. Tak sempat nak fikir pasal orang lain. Kemudian kau cuba cari Nabi Ibrahim lah. Maka mendapatkan Nabi Ibrahim, pergi cari-cari, lepas 1000 tahun jumpa Nabi Ibrahim. Demikian juga tiada hasil seperti yang tersebut. Nama juga Nabi Ibrahim kata, minta maaf banyak-banyak. Nafsi, nafsi, aku, engkau. Aku pun risau pasal diri aku sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim kata, cuba cari Nabi Musa alaihissalam. Takut-takut dia boleh tolong. 1000 tahun duk cari Nabi Musa baru jumpa. Maka tiada jua hasil permohonan. Nabi Musa pun sorry lah. Sorry to say lah. Aku, engkau. Nafsi, nafsi. Tak berjaya juga. Nabi Musa kata cuba cari Nabi Isa. Manalah tahu dapat tolong. Cari-cari 1000 tahun selepas itu jumpa pula Nabi. Mendapatkan Nabi Isa. Memohon syafaat. Tanya Nabi Isa. Nabi Isa kata, maka tidak didapati jua hasil. Nafsi, nafsi, aku, engkau. Aku risau pasal diri aku sendiri. Ramai orang duk sembah aku ni, kata Nabi Isa. Sedangkan aku bukan Tuhan, tapi orang duk sembah aku. Aku pun jadi risau. Habis tu macam mana? Kau cuba cari Rasul akhir zaman. Pada akhirnya, mereka itu mendapatkan junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baharulah hasil syafaat daripadanya memohon kepada Tuhan, menyegerakan hisab. Jadi Nabi bila kata kat Nabi Muhammad, Nabi kata, ya, aku tahu, itu akulah orangnya. Nabi kata, akulah orangnya. Nabi pun sujud dan berdoa pada Allah supaya menyegerakan hisab, kiraan timbang dan sebagainya segera. Maka Allah kata, angkat kepalamu ya Muhammad, maka disegerakan hisab. Disegerakan perbicaraan. Itu dipanggil syafa'atul uzma. Nabi guna syafaat kabel dia tadi tu yang pertama. Menyegerakan hisab atas amalan dan pekerjaan sekalian manusia. Itulah dia faslul qada. Yang menariknya lagi, kalau ikut turn, umat Nabi Adam dululah yang bicara. Malah jin-jin dulu yang bicara, sebab sebelum ada Nabi Adam, jin dulu banyak buat kerosakan. Tapi oleh kerana hebatnya atau tingginya Nabi kita ni, maka Nabi kita guna syafaat yang kedua, iaitu yang bicara dulu umat dia, iaitu kita. Bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Potong queue. Kita dapat potong queue. Nabi bagi syafaat hanya untuk umat dia. Bicara dulu. Jadi makna kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama dibicarakan. Itu hebat Nabi kita. Untung kita jadi umat Nabi SAW. Kena rasa untung macam tu. Kena rasa sekarang rasa untung macam tu. Jadi umat Nabi. Kemudian,
jenis syafaat pula yang Nabi bagi ni kan, ataupun bukan, yang jenis syafaat-syafaat yang ada di padang mahsyar adalah syafaat yang akan didapati daripada hari kiamat sehingga tiada kesudahan itu terbahagi kepada 6 jenis syafaat. Syafaat yang ada pada hari kiamat bermula hari kiamat tiupan sangkakala yang kedua sehingga tiada kesudahan. Maksud sehingga tiada kesudahan tu maksud sama ada masuk neraka atau masuk syurga tadi tu. Kan syurga neraka kan tiada kesudahan. Terbahagi kepada 6 jenis syafaat. Yang pertama syafaat menyegerakan hisab di padang mahsyar, faslul qada. Yang tadi itulah. Itu adalah satu jenis syafaat yang ada di padang mahsyar di hari kiamat. Ada. Satu. Yang hanya ada pada Nabi kita sahaja. Ada pada Nabi kita sahaja. Yang ni, faslul qada ni. Nabi-Nabi yang lain, tak ada. Yang kedua, syafaat menambah pangkat ahli-ahli di dalam syurga. Antara ada juga dekat akhirat nanti, dia sepatutnya masuk syurga nombor 5. Jauh dengan Nabi. Tapi atas sebab-sebab tertentu, Nabi bagi dia syafaat. Mana-mana Nabi bagi dia syafaat. Bukan mana-mana Nabi. Hanya Nabi Muhammad saja. Hanya Nabi Muhammad yang dia dapat menambah pangkat ahli-ahli di dalam syurga. Dia syurga nombor 5. Tapi oleh ada sebab-sebab tertentu, Nabi kita angkat dia naik syurga nombor 1. Contoh. Maksudnya daripada syurga yang dia dah masuk, dapat naik pangkat dalam syurga. Kalau nak kira amalan, dia tak banyak mana pun. Cuma dia tak buat jahat je. Jadi dia dapatlah masuk syurga yang kelima. Tapi dengan sebab kabel dia besar, Nabi ambil dia masuk syurga Firdaus nombor 1. Itu contoh. Yang ketiga, syafaat meringankan azab daripada orang yang mustahak diazab. Maksudnya syafaat meringankan azab. Maksudnya dia kena azab dalam neraka. Yang mana kenapa dia kena azab? Daripada orang yang mustahak diazab. Mustahak tu maksud orang yang mustahak, dia berasal daripada perkataan hak. Berhak. Jadi syafaat yang ketiga adalah dia kena azab dengan dosa-dosa yang dia buat. Tapi bukan, dia berhak terima azab berat macam tu. Neraka yang dia masuk tu memang berhak dia terima. Azab yang dia terima tu memang berhak dia terima sebab dia memang banyak buat salah. Tapi dia menerima azab yang ringan aja. Azab juga tapi ringan. Walaupun dosa dia banyak. Kenapa? Kerana dia ada kabel. Kabel dia Nabi. Tak boleh keluar neraka, cuma ringan. Antara yang masyhur adalah Abu Lahab. Dia ringan sikit. Tapi riwayat ni riwayat yang diperselisihkan, ada yang ulama kata dhaif lah. Cuma dia masyhur. Abu Lahab dia sepatut terima ujian atau dia terima seksaan yang teruk, tapi dia kurang sikit. Tapi seksa juga, bukan keluar neraka pun. Abu Lahab pakcik Nabi. Kerana dia bergembira. Kerana dia malah membebaskan Suhaibah, membebaskan seorang hamba perempuan kerana seronok Nabi lahir. Dan dia suruh pula pergi ke Aminah tu jaga. Tu cucu aku tu, kata Abu Lahab sebelum jadi musuh lah. Oleh kerana dia bergembira, dia riwayat dhaif lah. Riwayat dhaif mengatakan diringankan sedikit azab Abu Lahab. Sikit aja, tapi azab tetap azab. Yang mana ringan tu, kalau dipakaikan selipar besi neraka,
Menggelegak kepala otak. Dalam riwayat yang tu ada sebahagian ulama dia tak terima. Tak kisahlah. Tak terima pun tak apa. Cuma dia riwayat tu dhaif lah. Cuma nak bagi tahu, ada orang yang sepatutnya kena azab teruk tapi tak teruk. Itu. Yang ketiga. Yang keempat, syafaah memasukkan sesuatu kaum ke syurga dengan tiada hisab. Boleh masukkan, asalnya dia ni masuk syurga tapi kena hisap lah, kena buat apa, timbang lah. Tapi atas sebab-sebab tertentu dia ada kabel besar, iaitu Nabi. Maka Nabi sebagai kabel dia terus masuk syurga tanpa hisap, tanpa buat kira-kiraan. Ada juga? Ya, ada. Maka keempat-empat jenis syafaat yang di atas ini, 4 syafaat tadi, tertentu didapati hanya boleh dekat seorang aja. Siapa? Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 ni hanya Nabi seorang yang boleh. Cepatkan hisab, faslul qada, tambah pangkat-pangkat orang yang dah memang masuk syurga, naik pangkat, meringankan azab orang yang masuk neraka, dan asalnya dia kena hisab, timbang dan sebagainya. Tapi Nabi boleh buat sehingga dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa kira-kiraan. Masuk gitu, masuk bodoh lagi. Masuk bodoh-bodoh. Kabel besar. Macam mana? Dia pakcik dia CEO Megah Holding. Dia nak masuk jumpa pakcik dia, nak masuk ke bangunan Megah Holding tadi, kena lalu ikut security, cek itu, cek ini, kena ada kad pula, kena hidup, kad pula dia ada level, ada boleh masuk, ada kad tak boleh masuk, level yang tertentu. Nak kena naik lift, tunggu lift lama, naik pula kadang-kadang ramai orang, macam-macam. Kena tulis nama, kena tinggal IC, tinggal lesen. Apa lagi? Kena pakai kad gantung kat tekak pelawat. Tapi oleh sebab pakcik dia ataupun anak dia CEO bangunan tu, Megah Holding, maka dia masuk bodoh je, naik jumpa terus. Tu perumpamaannya. Masuk syurga macam tu je sebab kita ada kabel besar Nabi. Yang kelima, syafaat kepada orang yang tertentu masuk neraka, maka tidak dimasukkan ke neraka. Ini satu lagi syafaat yang ada dekat padang mahsyar. Dia tu dah memang neraka dah, tapi tiba-tiba ada syafaat, dia ada kabel, akhir sekali tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Itu pun ada berlaku juga. Yang keenam, syafaat kepada ahli tauhid yang masuk neraka, maka dikeluarkan. Ahli tauhid ni apa? Takkan ahli tauhid pun masuk neraka. Bukan. Maksudnya, orang yang ada tiket syurga. Yang saya selalu duk ulang-ulang tentang tauhid. Tauhid, ilmu tauhid, pegangan adalah tiket syurga. Semayang, bab fiqh ni, bab syariat, semayang, zakat, sedekah, itu, ini, halal, haram, sah, batal. Itu tiket tak nak ataupun tak nak masuk neraka. Tak nak masuk neraka dengan perkara yang ada kena-mena dengan halal, haram, sah, batal. Yang itu ada kena-mena dengan tak nak masuk ke neraka. Tapi kalau dia ada amalan-amalan yang mana tak nak masuk neraka, tapi dia tak ada tiket syurga, tak boleh juga. Ada orang ada tiket syurga, tapi perangai uduh, tapi buat dosa banyak. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi jangan lupa dia ada tiket syurga. Cuma tak boleh masuk lagi, post dated. Tak boleh masuk lagi. 2-3 juta tahun baru boleh masuk syurga. Sebab apa pula dia boleh masuk syurga? Sebab dia ada tiket. Kenapa dia kena masuk neraka? Sebab dia banyak buat dosa.
Sebab tu ilmu tauhid ni sangat penting untuk kita pegang, untuk kita dapat tiket syurga. Lepas kita dah dapat tiket syurga, kita koyak pula tiket neraka. Setiap orang dah ada tiket neraka. Tapi tiket syurga tak ada. Tiket neraka setiap orang dah ada dah. Bila balik-balik tu banyak buat dosa tu dah ada tiket neraka. Okey. Tiket syurga tak ada. Dia pun mengaji akidah sehingga pegangan yang lurus, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan pegangan yang lurus, dia sebagai ahli tauhid, ada tauhid dekat dalam diri dia. Dia kenal Tuhan. Dia faham maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia dah ada tiket syurga. Okey, aku dah ada tiket syurga. Tapi jangan lupa, tiket neraka dia pun ada juga. Sebab dapat awal-awal lagi. Masa mula balik tu dapat dah tiket neraka sebab banyak buat dosa. Habis tu macam mana? Dia nak koyak tiket syurga, tiket neraka. Kalau nak koyak tiket syurga yang dia baru dapat, senang aja. Murtad terkoyaklah tiket syurga tu. Tapi tiket syurga dah susah-susah nak dapat, dah pegangan dah elok, dah ada tiket syurga. Tapi jangan lupa tiket neraka pun dah ada. Macam mana aku nak koyak tiket neraka ni, tak nak masuk neraka. Maka itulah dengan semayang, banyak baca Quran, banyak bersedekah, haji, tawaf, itu ini semua amalan-amalan syariat fiqh ni. Itu nak koyak tiket neraka supaya tak payah masuk neraka. Bila tak payah masuk neraka dan ada tiket syurga, terus masuk syurga. Tapi kalau tiket neraka ada, tiket syurga pun ada. Tiket neraka ada, tiket syurga pun ada. Macam mana dia boleh ada tiket syurga? Akidah dia betul. Dia belajar. Kenapa dia ada tiket neraka? Banyak buat dosa. Orang macam ni ada dua tiket. Orang macam ni dia akan masuk neraka. Dalam masa yang sama dia ada tiket syurga. Bila dia boleh pakai tiket syurga ni? Ni yang keenam. Syafaah kepada ahli tauhid yang masuk neraka, maka dikeluarkan. Dikeluarkan. Jika dia tak dapat syafaah, jika dia tak ada kabel, dia terpaksalah duduk dalam neraka 3-4 tahun. 3-4 juta tahun. 3-40 juta tahun. Tak tahulah lama-lama, bergantung kepada dosa yang banyak dia buat. Jika habis dah dosa dibakar, maka dia akan masuk syurga sebab dia ada tiket syurga. Tapi siapa yang ada kabel, dia dah masuk neraka, tapi dia ahli tauhid, tak sampai waktu tu dah keluar. Gitu. Sebab dia ada kabel. Kabel siapa? Siapa yang boleh ni? Dia ada kabel lah. Maka dah masuk neraka pun dapat boleh keluar. Sedangkan dia sepatutnya lambat lagi baru boleh keluar. Lagi 37 juta tahun. Tapi dia baru masuk 1 juta tahun aja. Dia sepatutnya masuk neraka 37 juta tahun. Baru buat keluar. Baru masuk syurga. Tiba-tiba 1 juta dah keluar. Orang tengok, kau macam mana? Kau macam mana kau boleh keluar ni? Kawan-kawan yang dalam neraka tu kata, aku ada kabel. Siapa kabel tu? Sekejap kita baca. Aku ada kabel. Lepas tu aku boleh keluar awal. Kau tak ada kabel, nasib lah. Jadi dia kena cuma diseksa 1 juta tahun saja. Dia untung 36 juta tahun. Boy, main juta-juta. Neraka lama. Bukan 2-3 hari. Sebab dia ada tiket syurga. Macam mana nak dapat tiket syurga? Dia ahli tauhid. Apa maksud ahli tauhid? Dia ada akidah yang benar. Macam mana nak dapat akidah yang benar? Dia ada belajar tauhid. Macam mana dia belajar tauhid? Jalan yang betul dan pegangan dia tentang ketuhanan dan kerasulan betul. Cuma dia banyak buat dosa aja. Sebab tu tauhid ni penting. Penting. Ulang-ulanglah belajar tauhid sampai mati. Kalau nak tukar guru, tukar ataupun tambah-tambah guru buat tauhid. Sampai dapat kepahaman dan dapat pegangan yang jitu. Okey. Maka dua syafaat yang akhir di atas, 2 yang 5 dengan 6 tu, syafaat bagi orang yang tertentu dah memang masuk neraka tapi tak jadi masuk neraka. Ataupun syafaat dan dah masuk neraka oleh kerana dia ahli tauhid dikeluarkan. Okay, sempatlah merasa neraka. Syafaat 2 ni yang akhir di atas boleh didapati ada daripada anbiya, para nabi-nabi selain pada nabi kita. Dan termasuk nabi kita jugalah. 5-6 ni nabi kita pun sekali. Nabi kita ada 6 lah syafaat. Nabi-nabi yang lain cuma ada 5 dan 6 saja. Syafaat untuk selamatkan orang yang dah memang akan masuk neraka tapi selamat, ataupun orang dah masuk neraka buat keluar. Ini siapa? Para nabi, semua nabi termasuk nabi kita juga.
Yang 4 awal-awal tadi khas untuk Nabi kita saja. Kemudian siapa lagi? Malaikat. Malaikat. Malaikat pun boleh bagi syafaat. Ya. Malaikat pun boleh bagi syafaat. Ada. Jadi buat baiklah dengan malaikat. Minta dia bagi syafaat. Dan orang mukmin. Orang yang beriman pun, orang tertentulah. Orang beriman tertentu pun boleh bagi syafaat. Dia mati syahid ke, dia ada tentu, dia hafal Quran, dia boleh bagi syafaat. Orang mukmin yang tertentu juga boleh bagi syafaat. Syafaat yang mana? 5-6 saja. Iaitu yang asalnya dia dah ditentukan masuk neraka sebab dengan dosa-dosa dia tadi, tapi sebab ada orang mukmin ni, tak kisahlah wali ke apa ke, yang diberi untuk diberi syafaat oleh Allah, maka dia boleh selamatkan. Tak masuk neraka. Ataupun dah masuk neraka, dia boleh keluarkan. Yang itu anak-anak lah. Anak-anak yang mati kecil, mak bapak dah masuk neraka. Anak-anak ni, anak-anak kecil, mati kecil belum balik ni, dia boleh keluarkan mak bapak dia daripada neraka. Itu syafaat dah tu. Syafaat budak kecil tu. Orang mukmin. Jadi para anbiya, malaikat dan orang-orang beriman yang tertentulah, bukan semua, boleh juga bagi syafaat. Cuma perlu diingatkan, yang bagi syafaat-syafaat ni sebenarnya Allah. Bukan orang-orang, bukan enam ni. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapalah yang dapat bagi syafaat di sisinya, melainkan dengan izin Allah. Jadi sebenarnya yang bagi syafaat ni Allah juga. Bukan nabi-nabi, bukan orang mukmin, bukan malaikat. Allah yang bagi izin. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi Allah yang bagi syafaat juga. Hakikatnya Allah yang bagi syafaat. Cuma melalui 6 golongan tadi. Yang Allah izinkan. Yang selalu kita baca lah. Kan? Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Saya selalu baca surah Baqarah ayat 255 tu. Jadi sepatutnya kita kena naklah seronok nak kepada syafaat Nabi ni, atau syafaat-syafaat siapa-siapalah. Kita nak, kita mengharapkan syafaat mereka. Mengharapkan. Antara nak dapat syafaat juga Nabi sebut, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Sesiapa yang mendengar azan dan berdoa, ya Allah, doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang doa macam ni lepas azan, Nabi kata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Aku akan bagi syafaat dekat dia. Jadi bila dengar azan, bila dengar qamat, jangan lupa baca doa ni. Saya duk perhati kadang-kadang. Kadang-kadang bukan baca pun. Kadang-kadang baca separuh. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad. Macam tu je. Tak habis tu. Cuba perhati. Tentang kita lalu duk buat apa? Baca betul-betul. Tak angkat tangan pun tak apa. Letak tangan pun tak apa. Tapi baca betul-betul. Baca betul-betul tu biar habis. Ini la ilaha illallah. Bila azan la ilaha illallah, kita kena jawab apa? La ilaha illallah. Jangan baca doa ni lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu sunat tu. Sebelum jawab azan, sebelum baca doa azan tu. Doa wasilah tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'thul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah.
Sampai situ pun boleh, sambung pun boleh. Innaka la tukhliful mi'ad. Bacalah. Macam tu juga komat. Cuba perhati. Bila komat je, Allah asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Istawu adadilu, luruskan dan rapatkan solat. Tak baca apa benda ke? Baca sikit langsung tak baca ke apa tahu? Kalau baca lama, maksudnya lama juga. Tengah-tengah betulkan solat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Iman dah takbir dah biasa macam tu. Tapi kita tak itu. Ya kedok baca. Baca betul-betul lah. Qabat dan azan. Dua-dua. Kalau pelik angkat tangan, tak payahlah angkat tangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Orang sebelah dah. Usalli dah. Biarkan dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina. Allahu akbar. Biarkan. Ati sayyidina Muhammad wasiyatu wal syaraf wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa biar dia orang. Habis baca lepas tu terus takbir. Allahu akbar. Dapat masih lagi dapat takbiratul ula. Sebab nak jawab ni. Sebab kadang-kadang imam pun tak baca. Baca tapi jangan tadi lah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Benda tau. Bukan baca pun, macam mula-mula je bunyi. Cuba tak baca perhati, cuba perhati. Baca betul-betul. Sebab kita nak syafaat Nabi. Supaya kita doakan Nabi dapat satu maqam namanya maqam Mahmud, maqam yang terpuji. Bila Nabi dapat maqam Mahmud, maqam yang terpuji, Nabi kata siapa doakan aku untuk dapat maqam yang terpuji, aku akan jadi kabel dia dekat akhirat nanti. Kita baca sikit lagi. Nak cukupkan sejam. Yang ini pun kesimpulan aja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka termasuklah di dalam makna kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Ini khulasah, ni kesimpulan aja ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah bahas dah. Sebelum ni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Kita dah bahas dah. Kemudian sambung pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun dah bahas. Ini khulasah kesimpulan dia. Bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul yang kita dah bahas sebelum ni, iaitu siddiq, cakap benar, amanah lah, tabligh, menyampaikan, fatanah, cerdik, pandai, genius. Bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada 4 sifat ni pada Rasul itu. Dan lawannya iaitu yang tak ada pada Rasul, mustahil ada pada Rasul. 4 sifat jugalah lawan daripada tadi, iaitu dusta lawan pada siddiq, khianat lawan pada amanah, tabligh lawan kepada menyembunyikan, bodoh lawan kepada fatanah. Mustahil. 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 Mustahil Nabi ini dusta, khianat, menyembunyikan dan bodoh. Okay. Dan satu sifat yang harus pada Rasulullah berjumlah 9 sifat lah. Dan satu yang harus pada Rasulullah berjumlah 9 sifat. Satu yang harus. Jadi 4 yang wajib, 4 yang mustahil, satu yang harus. Yang harus tu apa? Oh, dia tak cakap yang harus tu apa. Maka inilah sekurang-kurang aqaid yang masuk pada kalimah yang tersebut. Itu. Apa satu yang harus? Satu yang harus tu, kita dah bahas sebelum ni sebenarnya. Nabi itu bersifat dengan sifat manusia. Berkahwin, sedih, seronok, gembira, sakit, makan, minum, buang air, sebagainya. Manusia. Itu sifat yang harus. Jadi 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat lawan daripada sifat yang wajib, iaitu sifat yang mustahil, dan satu sifat yang harus bagi Rasul, kita dah bincang sebelum ni. Semuanya 9.
4 lagi masuk pada kalimah itu. 4 perkara lagi masuk pada kalimah itu. Maknanya ada lagi selain daripada 9 tadi, selain daripada 9 sifat yang tersebut tadi, ada 4 lagi perkara, 4 perkara lagi masuk pada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah lagi. Apa dia? Percaya kepada anbiya, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab dan percaya kepada hari kiamat. Ini rukun iman ni. Ini rukun iman. Iaitu bila kata aku percaya, aku beriman dengan Rasul, yang mana Rasul yang mempunyai 4 sifat tadi yang wajib, 4 sifat yang mustahil, lawan yang wajib, dan 1 sifat yang harus tadi. Okay? Aku percaya, aku beriman, maka automatik dia termasuk juga percaya kepada anbiya, para nabi-nabi yang lain. Dan termasuk percaya pada malaikat, dan termasuk percaya pada kitab, dan termasuk percaya pada hari kiamat. Kenapa? Kerana keempat-empat perkara yang di atas ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan. Nabi-nabi terdahulu, nabi kita yang cerita Nabi Muhammad yang bagi tahu. Malaikat-malaikat kita mana pernah jumpa, Nabi Muhammad yang bagi tahu kita. Percaya kepada kitab-kitab dahulu, kita mana tahu Nabi Muhammad yang bagi tahu kita. Hari kiamat kita mana pernah lalu, Nabi Muhammad yang bagi tahu kita. Jadi memadai percaya kepada Nabi Muhammad. Percaya kepada Rasul Nabi Muhammad memadai dah. Walau katalah rukun iman 1 perkara. Rukun iman 6 lah. Tak, rukun iman 1. Boleh tak? Boleh. Rukun iman 1 perkara? Boleh. Ini sesat ni. Bukan. Apa maksud rukun iman 1 perkara? Apakah dia? Percaya kepada Rasul. Percaya kepada Rasul memadai dah. Kenapa? Habis tak percaya pada Allah? Tak perlu sebagai rukun iman. Yang ini ada khilaf. Ada ulama kata percaya kepada Allah pun perlu. Sekejap lagi kita bahas. Kita ambil yang mudah dulu. Tak perlu percaya kepada Allah, tak perlu. Tak perlu percaya kepada malaikat untuk menjadi rukun iman, tak perlu. Tak perlu percaya pada kitab, tak perlu. Kalau nak kira tak perlu. Walaupun sebenarnya ya rukun iman ada 6. Tapi kalau rukun iman 1 pun memadai dah sebenarnya. 6 tu lagi detail, lagi mantap. Tapi sebenarnya 1 pun dah memadai. Rukun iman 1 tu apa? Percaya kepada Rasul. Kenapa memadai? Dengan kita beriman, iaitu kita percaya kepada Rasul yang mempunyai 4 sifat yang wajib dan yang mustahil 4, yang 1 harus tadi. Maka kalau kita kata aku percaya kepada Rasul itu, aku percaya kepada Nabi Muhammad, bermakna apa yang dia kata semua kena percaya jugalah sebab kita beriman dengan dia. Maka Nabi ni yang kata ada Allah. Allah itu ada. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Siapa yang bagi tahu? Rasul lah bagi tahu. Jadi dengan percaya kepada Rasul, dah termasuk percaya kepada Tuhan. Macam mana dia kata, aku tak percaya kepada Allah, tapi aku percaya kepada Rasul. Tak boleh jadi, mustahil. Tak boleh jadi. Kenapa pula tak boleh jadi? Macam mana engkau kata engkau percaya kepada Rasul, tapi engkau tak percaya kepada Allah? Tak logik, tak masuk akal. Kenapa pula tak masuk akal? Aku memang percaya kepada Rasul, aku cuma tak percaya kepada Allah aja. Tak boleh, tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Kalau engkau kata engkau beriman dan kau percaya kepada Rasul, Rasul yang bagi tahu Allah ada. Kalau engkau percaya kepada Rasul, engkau terpaksa percaya kepada Allah juga. Kalau engkau tak percaya kepada Allah, sebenarnya engkau tidak beriman dan engkau tak percaya kepada Rasul juga. Sebab Rasul yang bagi tahu Allah itu ada. Sebab tu kata memadai percaya pada Rasul. Kemudian, percaya kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tak perlu jadi rukun iman pun. Kerana apa? Kerana dengan percaya kepada Rasul, iaitu Nabi Muhammad, Nabi bagi tahu. Nabi ada, sebelum aku ada nabi-nabi yang terdahulu. Dia kata, aku percaya kat Nabi Muhammad. Aku cuma tak percaya kat nabi-nabi dulu aja. Tak boleh. Sebab apa? Nabi-nabi yang terdahulu tu Rasul, Nabi Muhammad yang bagi tahu. Kalau engkau benar-benar percaya kepada Nabi Muhammad, engkau terpaksa percaya kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Sebab kalau percaya kepada Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad menceritakan Rasul-Rasul terdahulu. Kalau kau percaya, maknanya kau kena percaya juga Rasul yang terdahulu. Maksudnya, percaya kepada malaikat. Sama juga. Aku percaya kepada Nabi Muhammad. Aku cuma tak percaya kepada malaikat aja. Tak boleh. Aku tak beriman dengan malaikat. Aku beriman dengan Nabi. Tak boleh. Kenapa? Nabi tu yang bagi tahu ada malaikat. Kalau benar engkau beriman dengan Nabi, maka sebenarnya Nabi yang bagi tahu malaikat tu ada. Maka kau kena percaya juga malaikat ada kerana kau kata kau beriman dengan Nabi. Begitu juga kitab-kitab terdahulu. Aku tak percaya kitab-kitab yang dulu diturunkan kepada Nabi-Nabi dulu. Aku tak percaya. Aku cuma percaya dekat Nabi Muhammad saja. Tapi kitab-kitab terdahulu aku tak percaya. Tak boleh. Kerana Nabi Muhammad yang bagi tahu sebelum ni ada kitab-kitab. Kalau kau betul-betul percaya kepada Nabi Muhammad, kau kena percaya juga kat kitab. Sebab Nabi Muhammad yang bagi tahu. Macam tu juga hari kiamat. Aku tak percaya kat hari kiamat. Tapi aku percaya kat Nabi Muhammad. Tak boleh. Kerana Nabi Muhammad bagi tahu ada hari kiamat. Kalau kau betul-betul percaya kepada Nabi Muhammad, sebenarnya kau percaya kepada kiamat juga. Sebab Nabi Muhammad yang bagi tahu. Jadi kita dapat faham, percaya kepada Allah, percaya kepada anbiya, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat. Semua ni ada dalam percaya kepada Rasul. Ada Rasul. Okey, yang saya khilaf tadi kan. Ada ulama kata, sebab tu dalam kitab kita tak tulis percaya kepada Tuhan. Ada ulama kata, bab Tuhan tu tak boleh. Kita kena kata macam ni. Percaya memadai sekadar percaya kepada Allah dan Rasul memadai. Bukan. Memadai rukun iman itu dua perkara, iaitu percaya kepada Allah yang pertama, yang kedua percaya kepada Rasul, memadai. Walaupun tak ada rukun iman yang lain, percaya pada Nabi, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya hari kiamat. Tapi memadai dua. Kenapa yang tadi kata satu aja iaitu percaya kepada Rasul? Yang ini dikata tak boleh. Kena kata percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Rasul. Dua minimum. Kenapa? Kerana sebenarnya akal yang sejahtera, akal yang sihat, akal yang baik, dia akan jumpa Tuhan walaupun tak ada Rasul. Dia boleh fikir ada Tuhan walaupun Rasul tak diutuskan. Kita ada akal. Kita akan fikir. Cuma mungkin kita tak tahu namanya Allah. Tak tahulah sebab tak ada orang bagi tahu. Kita cuma fikir aja. Tapi akal yang sejahtera akan merasai dan mengetahui dan meyakini ada satu kuasa yang lebih kuat daripada kita. Tak perlu Rasul, hanya pakai akal pun boleh jumpa. Cuma tak tahu nama lah. Nama Allah ke, macam mana sifat-sifatnya ke, itu kena Rasul bagi tahu. Cuma sekadar kewujudan Tuhan ataupun kewujudan satu kuasa yang lebih kuat pada dia, tak perlu Rasul, akal pun dah memadai. Akal pun dah memadai. Oleh kerana akal dah memadai untuk mengetahui dan meyakini ada kuasa lain, maka kena letak juga percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Tak boleh kata beriman kepada Rasul saja. Kat situ je lah. Itu khilaf sikit. Cuma tetap juga rukun iman kita 6 perkara secara detail. Cuma nak bagi tahu kalau rukun iman satu pun boleh. Sebab Rasul yang bagi tahu semua-semua tu. Jadi dengan kalau benar-benar percaya kepada Rasul, terpaksa percaya kepada Allah, terpaksa percaya kepada yang lain-lain rukun iman. Kerana keempat-empat perkara yang di atas ini Nabi Muhammad SAW yang mengkhabarkan, yang bagi tahu. Wallahu alam. Cukup sejam dah. InsyaAllah penutup. Penutup pendek aja. Pada hari Khamis, malam yang ke-25 Ramadan. Berhenti muka surat 143. Berhenti muka surat yang Jawi. Yang Jawi pada muka surat 85. Khatimah penutup. Dah penutup dah habis. Dah habis dah. Dah sejam lebih dah. Jadi akan datang, sebab tu saya mulakan juga walaupun lewat dekat pukul 12 lah. Kalau minggu depan, sebab saya ada kuliah tazkirah tadi, tarawih tadi. Kalau kita khatam
kita nak khatamkan juga minggu depan hari Khamis. Silap 2 jam lebih. Silap 2 jam. Jadi oleh sebab tu saya tak apalah, hari ni pun okey jugalah. Tak apalah lambat sikit pun. Supaya nanti hari Khamis depan jatuh pada malam 25. Kalau cek pada amalan ulama-ulama terdahulu, tahun ni sama ada 25 atau 27 malam Al-Qadar. Kena kita khatam 25 tu, kena malam Al-Qadar. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tauhid pula, khatam pula. Sebab itulah saya asalnya dah batal dah malam ni. Yang ni. Saya on balik. Tak apa, sabar sikit lah. Penat-penat ni. Kena teran dah ni. Kena teran dah. Biasa cakap walaupun pitching tinggi tak payah teran. Ni kena teran dah. Maknanya dah habis dah. Habis ring dah. Tapi tak apa. Semangat. Semangat Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Jadi kita akan khatam dah. Saya cuba usahalah sekarang ni. Saya sedang saya ambil bukan kitab ni. Yang ni yang Jawi. Saya sebutlah setiap minggu saya sebut. Yang Jawi ni saya rumikan sendiri dan dah siap dah dalam proses dah. Dan saya nak buat besar ni je lah. Besar ni nanti saya tak tulis apa-apa pun. Nanti saya tengoklah saya nak buat nota kaki ke apa. Kemudian kalau dalam yang lama-lama biasanya, kalau kita tengok macam tu je lah tajuk. Saya akan letak macam biasa QR code. Saya letak QR code kat sini, scan, boleh tengok penjelasan tentang muka surat tu yang kita duk bincang selama setahun ke berapa tahun, 2 tahun ke berapa tahun lah kita bincang dalam ni kan. Jadi ada mudah. Jadi saya cetak nanti hitam putih je lah, kecil je. Jadi kalau baca balik, ingat boleh scan. Tap scan, keluar balik video tentang penerangan. Yang inilah. Yang kita duduk setiap hari Khamis ni. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan berjaya lah saya buat. Habiskan saya nak siapkan bulan Ramadan, nanti saya cetak. Nanti boleh belilah. Saya buat hitam putih kecil je. Sebab semua dah ada dah. Dalam ni ada semua sama je. Saya bukannya karang ataupun buat syarahan, bukan pun. Cuma nak letak QR code tu je. Kalau nak buat syarahan, ya Allah, jadi tebal kita ni. Dan jadi penat lah pula. Panjanglah ceritanya. Panjanglah masanya, setahun dah pula. Jadi tak ada, cuma daripada Jawi nak pergi buat ke Rumi dan letak QR code. Lepas tu letaklah nota kaki sikit. Nanti kalau boleh buat collection, beli. Sebab dah khatam dah, buat apa beli? Ada. Jadi kalau rasa 2, 3, 4, 5 tahun lagi, rasa macam mana lupa dah ni. Ambil scan, tag. Oh, ingat dah. Macam tu je lah. Padahal boleh je search kat YouTube. Ni memudahkan saja, memudahkan. Wallahualam. InsyaAllah kita khatam pada hari Khamis depan, jika murah rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan kita sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama.